kata selawat ialah jalan pintas menuju ma'rifatullah. Sefaham saya, banyakkan berselawat supaya Allah pandang kita dan mudahkan kita mencari ilmu menuju ma'rifatullah. Apa pandangan Ustaz? Mungkin ada ulama yang membenarkan hal ini. Baik, dalam dunia tasawuf, para ulama sufi, bahkan para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, disingkapkan Allah SWT dalam jiwa mereka tentang kelebihan selawat itu sendiri. Ya. Selawat bukan sesuatu yang biasa sebenarnya, tetapi sesuatu yang luar biasa. Kerana seseorang yang berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala berselawat ke atasnya 10 kali untuk setiap selawat. Ya. Dan disitulah kuncinya. Disitulah rahsia kenapa selawat ini adalah penting dalam perjalanan rohani, kerana seseorang yang mendapat selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala bermakna dia mendapat cahaya daripada Allah ke dalam jiwanya. Ya. Maksud kita dapat selawat daripada Allah, maksudnya Allah Taala pancarkan cahaya dalam jiwa kita. Dan setiap satu selawat kita ucapkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berselawat ke atas kita 10 kali. Bermakna kalau kita selawat ke atas Rasulullah 10 kali, kita mendapat 100 selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita membaca 100 selawat, kita mendapat 1000 selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 1000 selawat itu adalah 1000 cahaya yang terpancar di dalam jiwa kita. Ya, dan dalam kita ingin meraih ma'rifatullah, dalam kita ingin mendapatkan pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlukan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlukan hati kita ini dipenuhi dengan nur. Ya. Yang menyebabkan nur itulah yang akan membuka hijab yang berada dalam hati. Ya. Maka semakin kita mendapat banyak cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan semakin luas terbuka, semakin lapang tersingkap pada jiwa kita terhadap ma'rifatullah. Ya. Sebab itu seseorang yang masih belum ada mursyid, dia kena banyakkan selawat. Sampai seseorang dah jumpa mursyid pun, dia tetap kena banyak selawat. Tetapi kalau dia masih belum jumpa mursyid, maka selawatnya itulah yang menjadi pembimbing dia. Ya. Walaupun suatu hari nanti dia jumpa mursyid pun, dia kena terus banyak selawat juga. Tapi di samping dia sudah ada mursyid secara zahir. Tapi jika seseorang masih belum berjumpa dengan mursyid ataupun murabbi yang dapat membimbing dia, maka ulama sufi mengatakan bahawa selawat itu menjadi pembimbingnya. Dalam erti kata yang lain, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang pimpin dia menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keberkatan selawat. Ya, keberkatan selawat. Ya, sebab itu disebutkan bahawa selawat adalah syekh murabbi kepada orang yang tidak mempunyai syekh. Ya. Dan ramai ulama sufi mengatakan selawat adalah jalan pintas. Ya, jalan pintas dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana seseorang itu untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia perlu melalui pintu-pintunya. Melalui pintu-pintu. Contohnya pada malam ini, malam nisfu Sya'ban. Ya. Malam ini adalah malam yang mulia, malam yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Seperti mana dalam kitab Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali dan juga kitab-kitab ulama yang lain yang meriwayatkan hadis berkenaan dengan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Jadi ulama-ulama rohani akan partikular dan juga mengambil berat tentang malam nisfu Sya'ban dan juga malam-malam yang lain yang terkait dengan kemuliaan. Ya, akan diberikan penambahan dalam amalan, seperti mana yang dianjurkan oleh ulama untuk membaca Yasin 3 kali. Ya. Maka kita cuba amalkan, kerana mengambil keberkatan daripada malam yang mulia, ia pintu untuk kita mendapat ma'rifatullah. Ya. Malam nisfu Sya'ban seperti malam ini, malam yang penuh dengan kemuliaan, apabila kita hidupkan dia dengan amalan, hidupkan dia dengan ibadah, hidupkan dia dengan bacaan Al-Quran, ya, maka ianya menjadi pintu
Ya. Malam nisfu Syaban itu menjadi pintu, menjadi wasilah untuk kita terus meningkat dalam perjalanan rohani kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mustahil malam-malam yang seperti ini seseorang yang partikular, seorang yang mengambil berat tentang malam yang mulia seperti ini, Allah Ta'ala akan bukakan horizon ma'rifatullah dalam jiwanya. Allah akan membukakan dengan lebih luas ufuk pengenalan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dadanya. Ya. Kerana apa? Kerana memang dalam perjalanan menuju Allah, memang kita ada pintu-pintunya. Lihatlah bagaimana peristiwa Isra' dan Mi'raj. Rasulullah SAW dibawa oleh Allah untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum berjumpa dengan Allah, Nabi Muhammad melalui pintu-pintunya. Ya. Nabi Muhammad dibawa dulu ke Hajar Aswad, pergi ke Kaabah, sebab ini tempat-tempat yang berkat, tempat-tempat yang mulia. Nabi Muhammad SAW dibawa ke Yathrib, iaitu Madinah Munawwarah sebelum Rasul berhijrah. Rasulullah dibawa dulu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kemudian dibawa pula ke Masjidil Aqsa, sebab ini adalah Ardul Anbiya, tanah para Nabi-Nabi. Nabi SAW dibawa kepada Gunung Sinai, di pokok di mana Nabi Musa AS bermunajat kepada Allah SWT. Ini semua pintu-pintu. Perkara-perkara yang Allah SWT muliakan, Allah berkati, ini adalah pintu-pintu untuk seseorang itu mencapai Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW dibawa untuk menziarahi maqam Nabi Musa AS ketika Isra' dan Mi'raj. Ini pintu. Nabi Muhammad SAW dibawa untuk menziarahi maqam pengebumian tukang sikat Fir'aun yang telah beriman dengan Nabi Musa AS, iaitu Masyitah dan keluarganya di kawasan perkuburannya yang mengeluarkan haruman yang wangi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makam wali-wali adalah pintu. Rasulullah dibawa ke tempat kelahiran Nabi Isa AS di Bethlehem. Tempat dan juga sesuatu yang berkaitan dengan kelahiran Nabi-Nabi adalah sesuatu yang mulia, yang menjadi pintu menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melalui pintu-pintu, pintu pertama, pintu kedua, pintu langit ketiga, langit keempat. Setiap langit ada pintu-pintunya. Kita perlu tahu setiap langit, 7 langit itu bukan dimensi alam dunia ini, tapi dimensi alam yang lain. Rasulullah dibawa untuk menembus. Rasulullah SAW melalui pintu sampai ke Baitul Ma'mur. Rasulullah SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Ini semua pintu yang Rasulullah lalui. Padahal Allah yang Maha Kuasa boleh saja terus bawa Rasulullah terus berjumpa dengan Allah dan terima perintah salat secara direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha berkuasa untuk melakukannya. Tapi Allah aturkan perjalanan Nabi Muhammad SAW dengan ada asbab-asbab. Ya. Allah hantar burak sebagai kenderaan. Allah hantar Jibril AS sebagai penunjuk jalan. Ya. Maka ini semua adalah pintu-pintu. Padahal Allah Ta'ala Maha berkuasa untuk bawa Rasulullah terus menuju Allah, bercakap dengan Allah dan terima hadiah solat daripada Allah, terima perintah solat secara langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berjumpa dan melihat Allah. Adakah Allah lemah untuk melakukan yang sedemikian? Tidak. Tapi inilah sistem yang Allah Ta'ala letak pada alam ini. Seseorang yang nak mencapai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia perlu melalui pintu-pintunya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah pintu yang teragung, pintu yang terbesar, al-wasilatul uzma, wasilah yang teragung. Maka banyakkan selawat ke atas Rasulullah SAW menjadikan Rasulullah sebagai orang yang paling kita cintai dan pintu yang terutama untuk kita menuju Allah. Disebabkan itu kita mengatakan, ulama sufi mengatakan bahawa berselawat ke atas Rasulullah SAW adalah merupakan jalan pintas menuju Allah Subhanahu Wa Taala.